Selamat datang ke sesi debat hari ini. Dalam era digital yang semakin maju, media sosial telah menjadi bahagian penting dalam kehidupan kita. Ada yang melihatnya sebagai alat untuk menghubungkan kita semua, manakala yang lain berpendapat bahawa ia menyebabkan jurang antara kita. Hari ini, kita akan mendengar perdebatan yang bertajuk, adakah penggunaan media sosial menggalakkan atau menghalang interaksi sosial yang berkualiti dari kedua-dua pihak? Pihak penyokong merupakan pihak yang percaya bahawa media sosial menggalakkan interaksi sosial yang berkualiti. Dan pihak pembangkang ialah pihak yang berpendapat bahawa media sosial menghalang interaksi sosial yang berkualiti. Marilah kita memulakan perbincangan ini dengan mendengar hujah dari pihak penyokong. Terima kasih pengacara. Salam sejahtera yang saya ucapkan kepada semua. Saya ingin memulakan dengan menyatakan bahawa media sosial adalah alat yang luar biasa untuk mempromosikan komunikasi yang lebih berkesan dan berkualiti dalam kalangan masyarakat. Dengan media sosial, kita boleh menghubungi orang yang berjauhan, membina rangkaian yang lebih luas, dan bertukar-tukar idea dengan orang dari latar belakang yang berbagai. Bukan itu sahaja, media sosial juga menggalakkan keterbukaan dan kesedaran sosial. Banyak isu global seperti perubahan iklim, hak asasi manusia dan keadilan sosial semakin mendapat perhatian melalui platform ini. Di sini, orang ramai boleh berbincang secara terbuka, berkongsi maklumat dan menyumbang kepada perubahan positif. Contoh yang paling sesuai untuk membuktikannya ialah bagaimana organisasi bukan kerajaan, iaitu NGO, menggunakan media sosial untuk berinteraksi dengan masyarakat, mendapatkan sokongan dan menyebarkan maklumat penting. Ini adalah bukti bahawa media sosial memainkan peranan penting dalam memajukan interaksi sosial yang berkualiti. Terima kasih pengacara dan kawan pertentangan. Salam sejahtera yang saya ucapkan kepada semua. Walaupun saya menghargai pandangan kawan pertentangan, uh, tapi saya percaya bahawa media sosial lebih banyak mendatangkan kesan buruk terhadap kualiti interaksi sosial kita. Ia sebenarnya menghalang komunikasi yang tulen dan mendalam antara individu. Mengapa saya katakan ini? Hal ini kerana sosial sering menyebabkan kita berinteraksi secara tanpa lihat sahaja cara kita berkomunikasi di platform ini. Like, share dan komen ringkas. Komunikasi yang benar-benar berkualiti memerlukan perbincangan yang mendalam, kebolehan untuk mendengar dan memahami emosi yang sukar dilakukan secara digital. Lebih teruk lagi, media sosial sering menjadi medan untuk ketoksikan perbalahan tanpa adab, penyebaran berita palsu dan fenomena echo chamber, di mana orang hanya berinteraksi dengan pandangan yang sama dengan mereka. Akibatnya, ia menutup peluang untuk dialog yang bermakna dan memburukkan hal hubungan sosial. Terima kasih pengacara dan kawan pertentangan. Salam sejahtera yang saya ucapkan kepada semua. Saya ingin menambah hujah kepada dari panelis saya tadi. Ya, saya bersetuju bahawa media sosial bukan sahaja mengarahkan interaksi, tetapi juga memberikan platform kepada mereka yang mungkin suka untuk berkomunikasi dalam suasana tradisional. Ini termasuk mereka yang mempunyai kebimbangan sosial,
mereka yang tinggal di kawasan terpencil atau orang kurang upaya. Dengan media sosial, halangan geografi dan sosial menjadi kurang relevan. Orang ramai boleh mengambil bahagian dalam perbincangan, menyertai komuniti dalam tarian, dan mengembangkan rangkaian mereka. Misalnya, banyak kumpulan sokongan kesehatan mental dan forum komuniti yang wujud di media sosial. Ini membuktikan bahwa platform ini boleh digunakan untuk berinteraksi secara bermakna dan membantu satu sama lain. Juga, komunikasi di media sosial memberi ruang kepada kita untuk memikirkan sebelum bertindak. Kita boleh membaca sesuatu, berpikir, dan kemudian memberi balas dengan lebih bijaksana. Ini membolehkan interaksi yang lebih baik dan terarah. Saya faham hujah kawan pertentangan, namun saya berpendapat bahawa media sosial hanya memberi ilusi bahawa um, komunikasi yang lebih dengan baik. Hakikatnya, hubungan yang kita bina di media sosial adalah lebih cetek. Apabila seseorang menghabiskan semua masa dalam media sosial, mereka kurang meluangkan masa untuk interaksi fizikal yang sebenarnya adalah asas kepada komunikasi sosial yang berkualiti. Kajian menunjukkan bahawa peningkatan penggunaan media sosial berkait rapat dengan kesunyian dan kemurungan. Ini kerana orang mula membandingkan diri mereka dengan orang lain. Mereka terpencil walaupun bersambung dalam talian. Platform seperti ini juga mempercepatkan penyebaran maklumat yang tidak benar, menyebabkan perbincangan menjadi tidak produktif dan juga kadang-kala berbahaya. Jadi, ya, media sosial juga mungkin nampak seperti yang menghubungkan kita, tetapi ia juga sebenarnya melemahkan kualiti hubungan dan komunikasi manusia sebenar. Saya memahami kebimbangan yang dikemukakan oleh kawan bertetangga. Namun, saya rasa kita perlu lebih berhati-hati dalam menyalahkan media sosial sepenuhnya. Seperti alat-alat lain, keberkesanan media sosial bergantung kepada cara kita menggunakannya. Sekiranya kita menggunakannya dengan bijak dan bertanggungjawab, ia boleh menjadi alat yang sangat berkuasa untuk menggalakkan perbincangan yang sihat dan membina. Sebagai contoh, ada banyak inisiatif pendidikan yang menggunakan media sosial untuk menyebarkan ilmu dan membina komuniti pembelajaran. Juga, banyak hubungan antara keluarga dan rakan-rakan yang berjauhan dijaga dengan bantuan media sosial. Ini menunjukkan bahawa jika kita menggunakan media sosial secara beretika, kita boleh memanfaatkannya untuk mempertingkatkan kualiti interaksi sosial kita. Kawan pertentangan ada menyambut mengenai penggunaan media sosial yang bijak, tetapi kenyataannya tidak semua orang menggunakan media sosial dengan cara yang sihat. Masalahnya ialah kesan negatifnya seringkali tidak dapat dielakkan. Kita berdepan dengan gangguan berterusan, maklumat yang berlebihan dan gangguan privasi. Malah, algoritma platform media sosial dilakukan untuk memaksimalkan masa yang kita luangkan, yang akhirnya mengurangkan masa untuk interaksi dunia nyata yang lebih bermakna. Saya ingin meresponskan hujah yang dikemukakan oleh kawan bertentangan terhadap panelis saya tadi. Kawan bertentangan telah mengatakan bahawa
Media sosial menyebarkan komunikasi yang cerdas dan berpotensi meningkatkan ketosikan dalam interaksi serta mencipta echo chamber. Namun, saya percaya ini adalah suatu pandangan yang agak sempit dan ia tidak menggambarkan keseluruhan gambar tentang bagaimana media sosial berfungsi. Pertama, walaupun betul terdapat interaksi yang cerdas seperti like atau share, ini tidak bermaksud bahwa semua interaksi di media sosial adalah superficial, seperti yang disebutkan oleh penulis saya. Terdapat banyak platform dan community dalam talian yang mempromosikan perbincangan yang mendalam dan konstruktif. Sebagai contoh, platform seperti Flickr membolehkan ahli profesional membincangkan topik-topik yang relevan dengan industri mereka, berkongsi pandangan berharga, dan menjalinkan hubungan yang bermanfaat. Malah, dalam banyak case, perbincangan ini membawa kepada kolaborasi dunia nyata yang positif. Berkenaan dengan isu echo chamber yang dibagikan oleh kawan bertentangan, saya akui ia boleh berlaku dalam beberapa situasi. Namun, ia juga berlaku dalam dunia nyata, di mana kita cenderung berinteraksi dengan orang lain yang mempunyai pandangan yang sama dengan kita. Media sosial bukan penyebab eksklusif fenomena ini. Sebaliknya, jika digunakan dengan betul, media sosial boleh membuka ruang untuk berinteraksi dengan individu yang mempunyai pandangan berbeda. Banyak platform menyediakan kandungan yang memaparkan berbagai perspektif dan kita sebagai pengguna boleh memilih untuk mengikuti individu atau organisasi dengan sudut pandang yang lain untuk mengeluaskan pemikiran kita. Kawan bertentangan juga menyatakan bahwa media sosial mendorong ketosikan dan pertengkaran dalam talian. Namun, saya percaya ini adalah masalah yang boleh dikawal dan ditangani. Banyak platform kini telah menguatkan garis panduan community dan polisi anti ketosikan. Algoritma yang digunakan oleh beberapa platform seperti Twitter dan Facebook kini lebih fokus untuk mengurangi penyebaran kandungan yang menghasut dan berita palsu. Kita harus menghargai usaha-usaha ini yang dibuat untuk mencipta ruang yang lebih selamat di media sosial. Sebaliknya, kita harus memandang media sosial sebagai satu alat, sama seperti alat lain. Kualitinya bergantung kepada bagaimana kita menggunakannya. Jika digunakan dengan bertanggung jawab dan bijak, media sosial boleh menjadi jembatan yang menghubungkan kita kepada lebih ramai orang, membuka ruang perbincangan dan interaksi yang berkualitas, seperti yang dijelaskan oleh penulis saya tadi. Terima kasih kepada semua panelis atas hujah-hujah yang bernas. Jelas, kedua-dua pihak mempunyai pandangan yang sah mengenai kesan media sosial terhadap interaksi sosial kita. Media sosial, seperti mana-mana teknologi, mempunyai potensi besar untuk memperbaiki atau memburukkan kualiti interaksi kita. Apa yang penting ialah bagaimana kita menggunakannya.
Terima kasih kepada hadirin sekalian kerana turut serta dalam sesi ini dan semoga perbincangan ini memberi anda pandangan baru mengenai penggunaan media sosial dalam kehidupan kita.